Hi, good day. Teacher nak minta maaf ya sebab untuk video yang lepas tu dia tak ada sound. Mungkin technical problem waktu teacher record tu teacher pergi off mic dia. Alright, tak apa. Tanpa melengahkan masa, teacher akan repeat balik lah. I repeat back perbincangan dia. So, teacher akan continue soalan nombor 6. Kertas 1 soalan nombor 6. Cari nilai bagi limit. Cari nilai bagi limit X menuju ke 3. Limit ni English lah. Kalau dalam BM hard lah. Cari had, okey, bagi X menuju 3 untuk X tolak 3, bahagi 3, tolak set, 12 tolak X. Okey, jadi untuk cara yang pertama, apa yang kita buat? Selalunya kalau kita nak cari had, pertama kita boleh cuba dulu. You gantikan nilai 3 tu. Okey, you gantikan nilai 3 tu, X tu sama dengan 3. Sebab X dia menuju ke 3 kan. Jadi bila teacher gantikan dia, okey, apabila X di sini jadi 3, pengangka dia kosong. Dan jika saya gantikan di sini 3, penyebut pun kosong. Jadi tak boleh terima lah. Kita tak terima jawapan di mana kosong per kosong. Terutamanya penyebut tidak boleh sama dengan kosong. Masih ingat ya? Kalau saya buat 1/4 tolak X, maka penyebut ini tidak boleh sama dengan kosong, iaitu X tak boleh sama dengan 4. Kan? Sebab kita tidak boleh bahagikan sesuatu dengan kosong. Itu konsep basic kita lah. Alright? Okay. Jadi, bila kita ganti nilai, dia tak dapat jawapan. So, apa yang kita boleh buat ialah, kita perlu ringkaskan ungkapan yang diberi. Okay, kita perlu buat ringkaskan ungkapan yang diberi. Maka, teacher continue ya. Right. So, X menuju 3. Bagi X tolak 3. 3 tolak set 12 tolak X. Alright. Jadi kalau teacher lihat begini, ungkapan ni dalam satu pecahan dan penyebut dia ada set. Jadi bila penyebut ada set, teacher nak hilangkan set dia, maka teacher akan gunakan konsep conjugate. Di mana A tolak B, darab dengan A tambah B, kita dapat A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Boleh ya? Alright. Maka kita nak hilangkan yang A dengan B. Maka bila kuasa 2 tu maksudnya punca dengan kuasa 2 tu dia akan batal lah. Alright. Jadi conjugate di sini ialah had bagi X menuju 3. X tolak 3 darab dengan bukan X 3. 3 tambah set 12 tolak X. Bahagi dengan 3 tolak set 12 tolak X. 3 tambah set 12 tolak X. Right? Okay. Kena ingat je, sebelum kita nak gantikan nilai X itu untuk gantikan nilai X tu untuk cari nilai had. Tulisan di depan ini adalah sangat pentingnya. Okay, tulisan di depan ni jangan hilangkan. Maka teacher continue. Bagi X menuju 3. Bagi X tolak 3. 3 tambah set 12 tolak X. Dekat bawah tu 3 kuasa 2 tolak set 12 tolak X kuasa 2. Alright. Maka had X menuju 3. X tolak 3. 3 tambah 12 tolak X. Bahagi dengan 3 ni 9 kan. Kalau kamu tengok di sini you akan dapat 9 tolak 12 tolak X. Negatif ni kita darab masuk. Kita akan dapat 9 tolak 12 tambah X. Betul? Maka 9 tolak 12 kita akan dapat negatif 3. Tambah X tu tak ada, maka X tambah 3, tolak 3. Kenapa teacher tulis X tolak 3? Sebab pada pengangka ada X tolak 3. Maka di sini kita boleh cancelkan X tolak 3. Okay. Bila kita ringkaskan ungkapan, akhirnya saya dapat ini. Adakah saya perlu ringkaskan lagi? Maka kita cuba gantikan. Kalau dah dapat nilai, tak payah ringkas. Kalau tak dapat nilai, kita ringkas. Okey? Sama dengan gantikan X ni sama dengan 3 lah.
3 tambah set 12 tolak 3. Jawapan dia 6. Maka nilai bagi had X menuju 3 adalah 6. Okay. Next, kita pergi kepada soalan B. Suatu titik P terletak di atas lengkung Y. Lengkung dia lebih kurang begini dan kita ada titik P. Okey. Dia kata persamaan norma kepada lengkung. Apakah persamaan norma? Kalau ada norma mesti ada tangent. Tangent dengan norma akan membentuk sudut tegak. Ini dia Y sama dengan KX. Boleh ya? Okey. Bila saya kata tangent dengan norma hubungan diorang adalah bersudut tegak, maksudnya ini adalah M1, ini ialah M2. M2 apa? Kecerunan. Kecerunan tangent darab kecerunan norma, kita dapat negatif 1. Okey, ini adalah konsep yang diperlukan. Maka kita terus kepada persamaan yang diberi. Persamaan lengkung yang diberi, Y sama dengan X kuasa 2 tolak 2X tambah C. Okey, di sini teacher sebut persamaan, kecerunan tangent. Maka, boleh dapatkan kecerunan tangent ke pada sini? Boleh dengan mencari nilai dy dx. Betul? 2x tolak 2. Kalau biasanya kita begini. Mungkin dia kata cari kecerunan tangent pada A. Dia pun bagi macam ni. Jadi kita akan gantikan nilai x tu ialah 1. Betul? Akan tetapi di sini pada titik P koordinat tidak diberi. Betul? Koordinat tidak diberi. Maka teacher pun buat. Ini untuk P, nilai X ialah X, nilai Y ialah Y. Sebab pada norma pun dia bagi Y sama dengan KX. Boleh kah? Boleh ya? Alright. Jadi menggunakan konsep M1, M2 sama dengan negatif 1. 2x tolak 2 darab dengan M2 tu mana? Ini persamaan dia. Y, KX. K ini ialah M2 lah. Boleh. Perkali kepada X adalah kecerunan. Darab dengan K sama dengan negatif 1. K itu darab masuk 2KX. Tolak 2K sama dengan negatif 1. 2KX, 2K tolak 1. Maka X sama dengan 2K tolak 1 per 2K. Maka kita dah dapat nilai bagi X point P, titik P. Okey, dalam sebutan K. Seterusnya, kalau kita nak cari nilai Y, kita terus gunakan persamaan norma. Dia sama dengan KX kan? X tu ialah 2K tolak 1 per 2K. Kita Sorry. Terlalu cepat pula teacher. Kita batalkan K. So, bila batalkan K, Y ialah 2K tolak 1 per 2. Maka jawapan titik P, 2K tolak 1 per 2K dan 2K tolak 1 per 2. Ini jawapan dia. Right? I go to the next. Soalan seterusnya, ini adalah pengamiran. Raja 4 menunjukkan sebahagian daripada lengkung. Alright. Diberi luas kawasan berlorek ialah 6 unit kuasa 2. Okey, sebelum kita continue, teacher nak bagi penjelasan sedikit. Pengenalan balik semula berkaitan dengan pengamiran. So, kita cuba lihat dalam satu pengamiran. Okey, dalam satu pengamiran, kita akan kamirkan terhadap nilai X. Betul? Satu lagi kita akan kamirkan terhadap nilai Y. So, dia ada dua. So, teacher akan tunjukkan dua contoh. Okey, contohnya begini. Okey. Jadi, dia ada ini. Kalau anda masih ingat, pengamiran ialah mencari luas di bawah graf. Betul? Pengamiran daripada had A ke B bagi Y dx adalah region A. Region A. Ialah region A. Betul? Akan tetapi, jika kamiran tu wujud di bawah paksi X,
maka nilai A, okey, nilai A ini adalah negatif. Okey, kameran sebaliknya. Kameran B ke C bagi Y di X adalah dekat mana? Dekat sini, B to B. Di mana nilai B adalah positif. Kena ingat yang ni lah sebab banyak dah kita cuba kan latihan yang lepas. So you boleh double check, double confirm balik. Teacher ulangkan ini supaya mengingatkan semula. Dan jangan lupa kalau pengamiran dia ada positif atau negatif. Andaikanlah dalam soalan suruh cari luas A, maka you buat apa? Kita tambahkan modulus. Maka bila A negatif, you akan dapat positif. Boleh ya? Okey, seterusnya kameran terhadap Y pula. Bagaimana nak kameran terhadap Y? Okey, di sini ialah paksi X. Kita ada paksi Y. Graf dia mungkin begini. Macam ni. Okey, kita ada kawasan A, kita ada kawasan B. Ini adalah had dia A, B, C. Kameran A ke B, X, dy adalah nilai positif. Sebab dia berada di sebelah kanan. Walaupun di bawah paksi X. Kita tengok kiri kanan. Paksi Y kita tengok kiri kanan. Dia berada di sebelah kanan. Right? Kameran B ke C, X dy pula kita akan dapat nilai negatif sebab dia berada di sebelah negatif. Kiri. Boleh ya? Okey, boleh ingat Ini konsep yang simple je. Okey, so saya continue kepada soalan kita. Dia bagi luas kawasan berlorek ialah 6. Kalau luas kawasan berlorek ialah 6, saya boleh tuliskan kameran dia. Betul tak? Kawasan berlorek ialah kameran 2, 4. Tadi teacher buat Y dx ke X dy? Kalau kita terhadap paksi Y, di sini dy kan? Maka dia ialah X dy. Boleh? Maksudnya kameran 2, 4, X tu ialah Fy lah. Fy dy sama dengan 6. Betul ke 6? Tak betul sebab dia berada di sebelah kiri. Maka negatif 6. Kameran dia ialah negatif 6. Lepas tu kita jawab soalan dia. Dia kata cari nilai. Cari nilai kameran 2, 4, 3 Fy dy. Teacher ada kameran Fy dy. Saya tak ada kameran 3 Fy dy. Buat apa? 3 ini, jika dia ialah satu pemalak, satu nombor, kita boleh pindah kat luar. Iaitu 3 kameran 2, 4 Fy dy. Jawapan dia 3. Dan ini teacher dah bagi dekat atas negatif 6. Maka jawapan dia negatif 18. Alright. Next. Lihat kepada soalan B pula. Fungsi keturunan suatu lengkung adalah Kx kuasa 2 tolak 2x. Tadi dia bagi lengkung. Lepas tu kita cari keturunan tangent. Sekarang dia bagi fungsi keturunan. Kalau dia bagi fungsi keturunan, maksudnya ini ialah dy dx lah. Dy dx sama dengan Kx kuasa 2 tolak 2x. Dengan keadaan K ialah pemalak, diberi bahawa lengkung melalui 2 titik. Cari persamaan lengkung. Tadi dia bagi persamaan lengkung. Kita buat keturunan. Kita cari pembezaan. Sekarang ni dia bagi dy dx. Bagaimana kita nak dapat y? Masih ingat Okey, saya harap kamu boleh ingat. Untuk sebaliknya, untuk pembezaan adalah pengamilan. Iaitu kita kamirkan dy dx terhadap x. Kita akan dapat fungsi y. Boleh? So, kita pun buat pengamiran. Kamirkan Kx kuasa 2 tolak 2x terhadap x. Maka y sama dengan, okey, di sini
Untuk buat pengamiran, kita perlu tambah 1 untuk kuasa. Lepas tu bahagi dengan kuasa yang baru. Boleh? Maka kamu akan dapat KX kuasa 3 per 3. Okey, sekali lagi kita tengok di sini tambah 1 per, kalau tak tulis 1 so 1 tambah 1. Iaitu X kuasa 2 lah sebab 2X kuasa 2 bahagi 2 so tinggal X kuasa 2 tambah C. Ini persamaan dia. Okey, kita tak boleh beri jawapan begini kenapa? Sebab dia masih ada pemalas K dengan pemalas C. Kita perlu cari nilai dia. Boleh? Okey, dia kata lengkung tu melalui titik A. Maka kita pun pada A. Pada A. Apakah berlaku pada Y dengan X? Y ialah 6. K1 kuasa 3 tolak 1 kuasa 2 tambah C. Okey, tolak 1 ni pindah, dia dapat tambah 1 kan. So, 7 sama dengan K per 3 tambah C. Boleh? Ini jadi persamaan pertama. Manakala pada titik B pula, Y dia ialah negatif 15. K darab negatif 2 kuasa 3 per 3 tolak negatif 2 kuasa 2 tambah C. Boleh? Negatif 2 kuasa 2 kita dapat positif 4 kan. So, di sini tolak 4. Kalau pindah, tambah 4. Kalau tambah 4, negatif 11. Sama dengan negatif 2 kuasa 3, negatif 8K per 3 tambah C. Ini persamaan kedua. Bagaimanakah kita nak cari nilai K dengan nilai C? Di sini boleh guna kaedah penghapusan. Maka teacher guna 1 tolak 2. 7 tolak negatif 11, kita dapat 18. Sama dengan K per 3 tolak negatif 8K per 3. C tolak C hilang. Maka di sini kita boleh cari nilai K. 18 sama dengan 9K per 3. Cancel. 1, sini 3. Maka K sama dengan 18 per 3. Iaitu 6. Apabila K sama dengan 6, ganti dalam 1. 7 sama dengan 6 per 3 tambah C. 6 per 3, 2 lah. Maka C ialah 5. Okey, bila dapat nilai K, nilai C, maka kita dapat tuliskan persamaan dia. Y sama dengan, masih ingat, KX kuasa 3 kan? K tu 6X kuasa 3 per 3 tolak X kuasa 2 tambah C tambah 5. Ini adalah persamaan dia. Okey. Tapi di sini disebabkan 6 dan 3 tu kita boleh cancel kan. So sini 1, sini 2. So tulis semula sebab dia boleh ringkas. 3 tolak X kuasa 2 tambah 5. Ini jawapan dia lah. Alright, next. Okay, next adalah soalan trigo 8A. Diberi sin 3A per 2 sama dengan P. Ungkapkan cos 3A dalam sebutan P. Okey, so kalau kita tengok dalam formula dekat depan, okey, dia bagi kan sin 3A per 2 sama dengan P. Lepas tu dia suruh kamu cari cos 3A berapa. Maka di sini, andaikanlah 3A tu ialah satu sudut. Maka di sini dia melibatkan sudut kuasa. Bukan sudut separuh. Okey, sudut separuh. Boleh tak? Akan tetapi, kalau kita tak nak guna saiz sudut separuh, saya nak guna saiz gandaan. Boleh kan? Okey, kalau kamu tengok dalam buku teks, sebenarnya penggunaan dia sama. Penggunaan dia sama. Contohnya di sini. Kalau teacher guna cos 2 theta.
maka dia akan dapat 1 tolak 2 sin kuasa 2 theta. Ini formula yang ada dekat depan. Nanti you boleh check. Okey, so kalau kita bandingkan, kalau saya bandingkan di sini, andaikanlah theta ialah 3A per 2. Maka 2 theta ialah 3A per 2 darab 2. Dapat tak 3A? Cos 3A. Sama kan? Maksudnya, cos 3A adalah sama dengan 1 tolak 2 sin kuasa 2 bagi 3A per 2. Boleh? Jadi, cos 3A 1 tolak 2P kuasa 2. Sebab dikata ni sama dengan P. So, selesai. Soalan ni selesai. Dia nak cos 3A dalam sebutan P. Okay? Dia nak cos 3A dalam sebutan P. Maka selesai. Ini cos 3A dia. Alright. Next. Tengok soalan B. Buktikan bahawa ini sama dengan ini. Untuk pembuktian, kita mesti mula daripada salah satu belah. Iaitu sama ada pada sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Biasanya teacher akan pilih yang lebih rumit. Kita buktikan kepada yang lebih ringkas. Maka kalau bandingkan kiri kanan, teacher akan mula daripada kanan. Okey? Cot. Masih ingat cot? Masih ingat cot? Cot theta tambah 1 per cot theta sama dengan, okey. Kita nak buktikan dia sama dengan ni. Jangan tulis dulu. Di sini kita continue dulu. Masih ingat ke hubungan antara cot dengan tangent? So, kalau 1 per cot ialah tangent kan? Cot ialah apa? Cot ialah cos theta per sin theta. 1 per cot ni ialah tangent theta. Harap kamu ingatlah kan, 1 per cot ni tangent theta kan? Jadi, cos theta per sin theta tambah tangent ialah sin theta over cos theta. Boleh? Ini sin theta. Jadi, kalau kita nak gabungkan kedua-dua, kita kena samakan penyebut. Maka, ini darab ke atas, darab ke sini. Ini saling darab untuk bahagian penyebut. Cos kuasa 2 theta tambah sin kuasa 2 theta bahagi dengan sin theta cos theta. Okey, lebih kurang kita dah agak-agak dah kita boleh dapat dah kan? Di mana cos kuasa 2 tambah sin kuasa 2 tu adalah apa? Kita kena tengok identity. Identity dia ialah 1 kan? Per dengan sin theta cos theta. Di sini kita perlu tunjukkan sin 2 theta. Formula dia ialah 2 sin theta cos theta. So, dia hilang 2 kan? Maka kita tambah 2 di sini, kita tambah 2 di atas. Maka 2 per sin 2 theta. Adakah kita terbukti? Maka di sini terbukti. Alright. Next, soalan nombor 9. Pemboleh ubah X dan Y dihubung oleh persamaan ni dengan keadaan H dan K ialah pemalak. Berdasarkan darjah 5 dalam ruang jawapan, ungkapkan persamaan Y sama dengan HK X tolak 2 dalam bentuk linear. Kita tengok darjah 5. Apa yang dia nak kamu cuba baca di sini? Log 3Y. Log 3Y ialah huruf besar Y. Masih ingat ke? Kita akan tukarkan daripada tak linear kepada linear dan linear tu adalah dalam bentuk Y sama dengan X besar tambah C. Kita ada Y besar. Sekarang dia bagi. Y besar ialah log 3Y. So, daripada formula yang diberi. Y sama dengan HK X tolak 2. Tadi dia melibatkan log kan? Log asas berapa? Asas 3. Maka di sini pun tambah log asas 3. Okey. Selalunya, murid akan buat kesilapan di sini. Di mana dia akan terus pindahkan, gunakan hukum kuasa. Tetapi di sini tak boleh guna hukum kuasa dia. Kenapa teacher kata hukum kuasa di sini tak boleh guna? Sebab X tolak 2 ni tidak untuk H. Dia hanya untuk K. Maka kita pecahkan dia dulu. Guna hukum hasil darab.
iaitu log 3y sama dengan log 3h tambah dengan log 3k kuasa x tolak 2. Maka di sini barulah kita boleh pindah kat depan. So, kalau letak di depan log 3y, okay, kita tengok ini ada x kan? Di sini tak ada kan? So, ini saya akan pindah kat depan. Kalau saya bandingkan y sama dengan mx tambah c, maka saya kena tuliskan m dulu. Iaitu log 3k dulu. Barulah saya tulis x tolak 2. Boleh? Boleh? Okey. Tambah log 3h. Ini adalah jawapan bagi 1. 2. Labelkan paksi x. Tadi teacher dah suruh banding kan? Maka ini ialah m, ini adalah x persen. Maka dalam jadual kita ini adalah x tolak 2. Guna x kecil. X tolak 2. Boleh? Maka selesai soalan A, kita pergi kepada B. Nyatakan julat bagi kecerunan M. Apakah julat kecerunan M? Apakah kecerunan di sini? Kita boleh nampak. Untuk kecerunan, dia ada berapa jenis? 1 jenis, 2 jenis, 3 jenis, 4 jenis kan? Ini adalah positif, ini adalah negatif, ini adalah kosong, ini adalah infinity. Masih ingat ya? Maka di sini M dia ialah negatif. Maka M kurang daripada kosong. Julat dia lah. Boleh? Right, next. Cari nilai H. H tu duduk di mana? H tu dia duduk di pintasan Y. Boleh cari pintasan Y dia? Negatif 3. Iaitu log 3H sama dengan negatif 3. Daripada bentuk log, kita tukar kepada bentuk indeks. Maka H sama dengan 3 kuasa negatif 3. H ialah 1/27. Boleh? Next. Diberi log 3Y sama dengan, di sini log 3Y, teacher tulis dekat sini. Okay, log 3Y ialah P tolak 3. X ialah 3. Maka, gantikan dulu lah. Sebab dia nak ungkapkan K dalam sebutan P. Tak ada H kan? Dah jumpa ke H? Kita tak nak H kan? Sebab log 3H tu sama dengan negatif 3. So, ini ialah negatif 3. Right. So, formula dia ya, persamaan tu ialah P tolak 3 sama dengan log 3K. 3 tolak 2, 1 kan? 1 darab apa-apa dapat ni kan? Tolak 3. Dia nak, walau macam mana pun, dia nak K dalam sebutan P. Ni pindah dulu lah. Tolak 3 tu kita pindah. Negatif 3 tambah 3, kosong. Iaitu log 3K sama dengan P. K sama dengan 3 kuasa P. Okey, maka kita dah jawab soalan. Nyatakan K dalam sebutan P.